Teori klasik Henry Fayol diasaskan di Perancis pada tahun 1916 oleh Henry Fayol, iaitu jurutera perlombongan pada masa itu. Henry Fayol dilahirkan di Konstantinopel dan meninggal dunia di Paris. Beliau melalui zaman Perang Dunia Pertama, dan teori klasik ini bermula pada Perang Dunia Kedua yang melibatkan Amerika Syarikat dan Eropah dalam operasi bersama ketenteraan. Kesan daripada teori klasik Henry Fayol pada masa ini ialah industri kereta api dan kenderaan berkembang besar dan penggunaan gelombang radio juga mengalami perubahan. Selain itu, penerbangan awam, komersial dan ketenteraan juga mendapat kesan daripada teori klasik ini. Antara karya popular yang diterbitkan oleh beliau adalah Administrasi Industri Generale. Kemudian barulah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Fayol menarifkan 3 tindakan mentadbir, iaitu mengawal, memimpin dan merancang. Henry Fayol dilahirkan pada 29 Julai 1841. Beliau dikenali sebagai bapa pemikiran pengurusan. Fayol telah menjalankan kajian pertamanya di negara Perancis. Ketika berusia 19 tahun, beliau telah lulus sebagai jurutera. Fayol telah menyertai sebuah syarikat yang terletak di negara Perancis. Beliau ditugaskan untuk membuat pengekstrakan arang batu dan yang melibatkan peleburan besi. Di antara kejayaan Fayol sepanjang perkhidmatannya ialah beliau berjaya mewujudkan sistem kebakaran bawah tanah. Sistem ini sangat alternatif dan efisien bagi aktiviti penerbungan. Kejayaan Fayol semakin meningkat apabila dilantik sebagai pengurus di salah sebuah syarikat penerbungan sekitar tahun 1866. Henry Fayol telah membahagikan pengurusan kepada beberapa bahagian, iaitu pengurusan teknik, pengurusan komersial, pengurusan kewangan, pengurusan perakaunan dan pengurusan pejabat. Bidang pengurusan telah berubah dari semasa ke semasa dan mempunyai sejarah lampau yang tersendiri. Oleh itu, pendekatan mengenai sejarah lampau perkembangan teori komunikasi perlu diambil tahu oleh semua lapisan generasi. Konsep-konsep pengurusan klasikal. Yang pertama adalah autoriti. Pengurus memiliki kuasa dan hak untuk memberi arahan, membuat keputusan, mengawal dan menilai subordinat. Autoriti ini adalah mengalir dari atas ke bawah. Yang kedua adalah tanggungjawab. Pekerja menjalankan kewajipan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Pekerja akan melakukan kerja mengikut menur kerja yang telah diberikan. Di sini pengurus akan memantau pekerja tersebut ketika menjalankan tugas. Yang ketiga, pemusatan autoriti. Pemusatan autoriti ini adalah segala keputusan atau arahan hanya datang dari peringkat atasan. Pekerja tidak sama sekali diberi kuasa untuk bersuara dalam sebarang keputusan dalam organisasi. Pemecahan autoriti. Pemecahan autoriti merupakan bagian tugas atau kuasa kepada pihak bawahan dalam organisasi. Oleh itu, kaki tangan bawahan dalam organisasi diberi peluang untuk membuat sebarang keputusan tentang isu organisasi demi kepentingan jabatan atau syarikat. Penugasan autoriti. Pekerja bawahan akan diberikan hak oleh pengurus untuk membuat keputusan atau melakukan kerja dalam bidang yang pekerja lakukan. Yang keenam, empowerment. Pekerja diberi kuasa untuk membuat keputusan secara bebas oleh pengurus dalam bertindak atau memikirkan pilihan dalam organisasi. Yang ketujuh, rantaian arahan. Konsep ini adalah garisan yang menghubungkan ketua dengan subordinat. Hubungan langsung antara pekerja dan ketua dari segi sistem pelaporan dalam sebuah organisasi. Sekiranya teori ini tidak terpakai pada masa itu, banyak syarikat atau mana-mana organisasi atau pentadbiran akan mengalami kesukaran untuk menerajui empayar yang dibina. 14 prinsip umum pentadbiran yang dicipta beliau sangat membantu dan memudahkan sesuatu organisasi dan pentadbiran yang dibina. Antara 14 prinsip yang dihasilkan Henry Fayol ialah unit pengarah, di mana setiap organisasi atau pentadbir haruslah mempunyai ketua untuk merancang aktiviti dan hala tuju syarikat yang telah ditetapkan. Sekiranya syarikat atau organisasi itu tidak mempunyai ketua, susah untuk menetapkan matlamat yang ingin dicapai dan banyak perancangan yang akan dikemukakan oleh seseorang untuk memperoleh sesuatu matlamat yang inginkan. Selain itu, Fayol menarifkan 3 tindakan mentadbir, iaitu mengawal, memimpin dan merancang. Tarifan ini berkait dengan 14 prinsip yang telah dicipta beliau. Merancang adalah menggambarkan sesuatu atau membuat sesuatu program, tindak atau yang memerlukan binaan, struktur material atau sosial syarikat. Ini setentang dengan tindakan mana-mana organisasi pada masa kini yang menggunakan teori klasik. Memimpin pula bagi Fayol adalah mengarah dan membimbing kaki tangan untuk terus proaktif dalam satu organisasi untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Mengawal pula menurutnya ialah segala yang dirancang berlaku mengikut pesanan dan peraturan yang telah ditetapkan. Di antara kaitan relevan teori ini terhadap organisasi awam ialah di dalam bidang pendidikan. Mengikut kajian teori komunikasi yang diperkenalkan Fayol, ianya nampak lebih efisien untuk diaplikasikan. Ianya merupakan garis panduan dan prinsip ini juga boleh diubah mengikut kepentingan sesebuah organisasi. Fayol telah mengenal pasti beberapa prinsip pengurusan, iaitu perancangan, penyusunan, pengarahan, pelarasan dan pengawalan.
Secara realiti, bagi mencapai maksud prinsip-prinsip tersebut, ianya haruslah dipraktis oleh ketua organisasi atau guru besar sesebuah sekolah. Pihak atasan perlu mengenal pasti kepakaran bawahan dan meletakkan kaki tangan tersebut di tempat yang betul. Kelebihan teori Henry Fayol, beliau telah menetapkan hanya seorang ketua sahaja yang boleh memberi arahan. Sikap adil oleh ketua atau pemimpin boleh melahirkan kaki tangan yang taat dalam organisasi. Bagi menyuntik semangat, ganjaran boleh diberi setimpal dengan pencapaian seseorang. Relevan teori dalam konteks organisasi korporat. Komunikasi semasa dalam konteks organisasi korporat merupakan idea, fakta atau pendapat adalah statik sehingga disampaikan dan difahami. Di dalam masyarakat, didorong maklumat hari ini telah diakui masa komunikasi itu sama pentingnya dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Di dalam perkara ini, kita sedang mencari komunikasi kerana ia berkaitan dengan efisiensi dan pertumbuhan perniagaan. Komunikasi korporat dianggap sebagai alat pengurusan yang penting yang telah berkembang sejak bertahun-tahun. Komunikasi korporat digambarkan sebagai set aktiviti yang terlibat dalam mengurus dan mengatur semua komunikasi dalaman dan luaran yang direka untuk mewujudkan titik permulaan yang baik. Kepentingan pasukan komunikasi korporat adalah untuk memahami bagaimana pihak berkepentingan akan bertindak balas terhadap tingkah laku itu. Mereka perlu memastikan melalui siaran akhbar, surat berita, iklan dan lain-lain cara komunikasi supaya orang ramai mendapat maklumat yang organisasi mahu. Pada dasarnya, komunikasi korporat mencipta saluran yang cekap dan berkesan, komunikasi dengan pekerja, pengguna, pelabur dan banyak lagi di dalam dan luar negara. Analisis dan kritikan teori pengurusan klasik Henry Fayol. Secara umumnya, terdapat beberapa kekuatan teori pengurusan klasik Henry Fayol kepada sesebuah negara dalam meningkatkan pengeluaran pada kos yang lebih rendah, taraf hidup yang lebih tinggi untuk setiap jenis masyarakat dan pendapatan yang lebih besar kepada sesebuah negara. Tambah lagi, kekuatan yang boleh dikaitkan adalah membangunkan prinsip pertama yang komprehensif bagi melakukan sebarang usaha pengurusan. Komprehensif ini memberi satu kelebihan kepada seseorang pekerja untuk mendorong sifat kemungkinan yang berlaku dalam suatu pengurusan dalam memastikan sesebuah kejayaan. Seterusnya adalah struktur yang jelas untuk pengurusan, fungsinya dan operasi. Bahagian buruh boleh melakukan kerja dengan lebih mudah dan cekap dalam meningkatkan produktiviti. Tarif yang jelas tentang peranan dan tugas pekerja adalah sukar untuk seseorang mereka. Ini kerana organisasi sesebuah bangsa perlulah diuruskan dengan baik supaya ia berkembang maju dan pesat. Tambahan lagi, fungsi arahan dan kawalan dalam teori pengurusan klasik Henry Fayol menjadi kelemahan utama. Ini kerana perintah dikeluarkan oleh pihak berkuasa melalui tahap-tahap dalam sesebuah organisasi. Ini bermaksud setiap pekerja perlu memberikan respon terhadap arahan yang diberikan oleh sesetengah pihak berkuasa. Akan tetapi ada juga gelaran yang menganggap bahawa perintah dan kawalan akan membahayakan diri mereka melalui kepuasan diri mereka serta rasa hormat terhadap diri mereka. Kritikan kepada teori pengurusan klasik Henry Fayol pula adalah tidak menjawab soalan kepada tahap kekhususan. Beliau mendefinisikan tugas ketua eksekutif melalui poskop yang dibahagikan kepada 7 akronim. Antaranya adalah merancang, menganjurkan, mengarahkan, menyelaras, melaporkan dan lain-lain. Seterusnya, adakah teori pengurusan klasik Henry Fayol ini berkesan dalam menjalankan komunikasi pada hari ini? Ini membuatkan saya tertanya-tanya melalui model pengurusan, kemahiran serta kebijaksanaan konvensional. Terlalu ramai orang dalam bidang kerja kita yang tidak profesional dalam melakukan sesuatu kerja. Idea teori klasik ini telah membentangkan beberapa aplikasi yang perlu diterapkan dalam pengurusan sesebuah organisasi melalui beberapa pengubahsuaian baru yang perlu dilakukan. Pengurus hari ini perlu menghadapi pelbagai cabaran dalam hal yang sama dengan pengurus pada tempoh yang lebih awal. Teori ini masih relevan sehingga hari ini walaupun ia tidak begitu popular seperti ketika dahulu. Prinsip beliau menyokong kerja berpasukan dan bekerja bersama-sama demi kebaikan bersama dalam suatu perniagaan. Kesimpulannya, semua teori yang bermula dari teori-teori klasik ke teori birokrasi dan sistem pendekatan lengkap antara satu sama lain. Pengurusan dan pengurus harus mendapat manfaat daripada teori-teori tersebut. Teori boleh menyumbang dalam proses pembangunan, manakala untuk mengurus dengan jayanya, kita perlu menggabungkan mereka, teori dan mengintegrasinya bersama-sama. Terdapat pertumbuhan yang luar biasa dalam sektor pengurusan yang disebabkan oleh kecekapan, produktiviti dan kualiti. Bahagian pengeluaran telah meningkat kepada ketinggian baru pada masa kini. Organisasi sama ada secara tempatan atau global boleh mencapai kejayaan dengan memahami konsep pengurusan ini.